Oke, kita mulakan hari ini iaitu kuliah hadis. Bab dia bab faraid. Babul faraidi. Bab faraid. Apa makna faraid? Ya. Faraid ialah, boleh catat ya. Faraid ialah ketentuan pembahagian waris bagi ahli waris. Ketentuan pembagian waris bagi ahli waris. Baik, boleh baca seorang? Siapa baca? Saya berhenti. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 971 dari Ibnu Abbas. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, berikanlah bahagian-bahagian kepada ahli-ahlinya, maka apa yang lebih adalah bagi laki-laki yang lebih hampir. Mustafakun alaih. Baik. Bab yang kita pelajari ini ialah bab faraid. Bab faraid ini ada kaitan dengan pembahagian pusaka. Jadi diterangkan bahawa ilmu yang mula-mula ditarik oleh Allah Ta'ala ialah ilmu faraid. Ilmu faraid adalah ilmu yang mula-mula akan ditarik, selain daripada ilmu-ilmu yang lain. Sebab apa? Ya, akhir zaman manusia tidak lagi mengendahkan ya hukum faraid ini. Terkadang kita lihat ada negeri-negeri juga yang mereka langsung tidak mengamalkan faraid ini, melainkan yang utamakan ialah kebesaran adat yang dicipta oleh manusia. Hukum adat itu mengatasi hukum syarak. Jadi, apa lagi yang akan berlaku nanti pada akhir zaman? Manusia dah tidak lagi baca tentang hukum faraid ini. Itu sebabnya diterangkan bahawa ilmu faraid ini adalah ilmu yang mula-mula ditarik oleh Allah Ta'ala. Selain ilmu-ilmu yang lain. Baik, catatkan hadis yang dibaca tadi. Hadis 971, hadis sah. Matan. Matan tu mana isi hadis tu ya? Sisa dari pembahagian warisan diperintah supaya diberikan kepada asobah. Braket laki-laki. Baik. Harta yang ditinggalkan seseorang hendaklah dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Apabila telah dibahagi kepada ahli warisnya masih terdapat baki, maka bakinya tersebut adalah menjadi bahagian atau menjadi milik asobah, iaitu laki-laki yang paling dekat hubungannya dengan orang yang meninggal tersebut. Hadis 972, siapa nak baca? Silakan.
Karti baca lagi. Ya. Hadis 972 dari Usamah bin Zaid bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, Muslim tidak mewarisi kafir dan kafir tidak mewarisi Muslim. Mustafakun alaih. Ya, boleh catatkan ya. Hadis 972 hadis sah. Matan, dilarang orang kafir dengan orang Islam berwarisan. Hukum haram. Hukum ya, hukum apa ya? Haram. Baik. Dalam hadis yang dibaca ini, ahli waris yang agamanya berlainan dengan orang yang meninggal dunia tidak boleh mewarisi peninggalan orang yang meninggal dunia. Sebab itu terkadang ada di antara mereka yang nak masuk Islam, mereka daripada keturunan orang-orang yang berharta. Jadi bila dia masuk Islam, dia takut tidak akan dapat warisan harta itu. Jadi kerana hatinya berat kepada keduniaannya, maka dia batalkan untuk dia jadi orang Islam. Kerana apa? Kerana nakkan harta. Sebab itu, orang yang masuk Islam, dia tidak dapat mewarisi harta daripada orang tuanya yang masih kafir. Oleh itu, dia telah benar-benar meninggalkan kesenangan dunia semata-mata untuk mencari redha Tuhan. Dia masuk ke dalam Islam. Sebab itu, kita sebagai orang-orang Islam, hendaklah kita saling mengasihi. Itu yang dikatakan sebagai mu'alaf. Maknanya kita jinakkan dia, bantu dia, bagi dia kesenangan, happy. Sebab apa? Dia sebenarnya dah tak ada apa-apa lagi. Dia sudah keluar daripada lingkungan keluarga mereka. Tapi bukan artinya dia putus saudara dengan orang tuanya dalam Islam, tak. Hanya putus dalam segi warisan. Tapi dia sebagai anak masih lagi diperintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Selagi orang tuanya tidak menghalang. Kalau orang tuanya sudah menghalau, itu tidak wajib untuk kita mentaati. Tapi kalau mereka masih memuliakan kedatangan anak tadi, tidak mengapa. Kalau dia misal kata nak membagikan warisan dia sebagai hadiah kepada anaknya, tetap anaknya walaupun di Islam, itu tak ada salahnya. Itu tidak ada salahnya. Dia nak membagi, dia nak bagi kepada anaknya walaupun anaknya berlainan agama. Itu tidak salah. Begitulah Islam, kebaikan Islam. Jangan kata bahawa bila masuk Islam saja putus saudara. Hilang hubungan orang tua. Tak. Dalam Islam tak. Itu kena ingat tu. Jadi kalau orang-orang yang masuk Islam, kita kena nasihatkan supaya dia ingat kepada orang tuanya, ziarah orang tuanya. Hanya tidak boleh makan apa yang diharamkan dan tidak boleh menyembah apa yang dilarang. Jadi jangan ikut sembahan mereka, tapi hanya wabil walidaini ihsana, dengan kedua ibu bapa berbuat baik, walaupun dia bukan Islam. Baik, 973
Sila teruskan, siapa nak baca? Saya Dari baca Ibnu Ustaz. Mas'ud. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Mas'ud tentang anak perempuan dan cucu perempuan dan saudara perempuan. Maka Nabi SAW telah putuskan bagi anak perempuan separuh dan bagi cucu perempuan seperempat sebagai menyempurnakan 2/3 dan apa yang lebih itu bagi saudara perempuan. Diriwayatkan dia oleh Bukhari. Baik. Simak semula. Hadis 973 ya. Hadis 973 hadis sah. Matan. Saudara perempuan boleh menjadi asobah tetapi ma'al ghairihi. Ma'al ghairihi ni tulis mim ain, alif lam ghin ya ro. Alif lam ghin ya ro sambung. Alif tu jangan sambung lah. Alif lam ghin ya ro ha simpul. Bariskan. Ma'al ghairihi. Ma'al ghairi. Apa makna ma'a? Ma'a tu bersama. Ghairihi tu selainnya. Ghairil maghdubi alaihim kan. Ghairi. Jadi ma'al ghairi bersama selainnya. Hukum. Bawa pula hukum. Sebagai satu ketentuan. Saudara perempuan boleh menjadi asobah tapi ma'al ghairi. Maknanya ma'al ghairi ni bersama selainnya. Jadi dia bukan sendiri tapi kerana ada selainnya. Ya. Jadi anak perempuan dan cucu perempuan. Anak perempuan, cucu perempuan dari anak lelaki. Ya. Keduanya mendapat bahagian 2/3. Dan bahagian anak perempuan separuh. Dan cucu perempuan dari anak lelaki 1/6. Sedang baginya untuk saudara perempuan. Saudara perempuan siapa? Adik-beradik. Si mati tu. Ya. Itu saudara perempuan, adik-beradik si mati. Ya. Bukan maknanya ya, yang dikatakan pelajaran faraid ni dalam hadis yang kita baca keseluruhan ini ya begitu lengkap ya. Tidak ya, dia berkait dengan Al-Quran ya. Dia jadi sebagai satu dasar. Sebab itu ulama-ulama ya, mereka ada buat kitab faraid atau kitab pembahagian pusaka ya. Kalau dalam sekolah-sekolah ya agama biasanya akan ya perlu wajib ya untuk mempelajari ilmu faraid ini ya. Jadi ya kelengkapan itu dia diambil daripada dasar ya. Dasar Al-Quran dan hadis Rasul. Dan mereka ya susunkanlah ya menjadilah kitab-kitab faraid dan huraian-huraian ya mengikut dasar itu. Jadi kita belajar dalam hadis ini sebagai asas sahaja ya. Baik, 975 siapa nak baca? Silakan. Yang sama ya, orang sama boleh.
dari 974 Ustaz. oh, okay. 974 tadi. 974. Kami 973. Abdullah bin Umar, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tidak berwaris warisan orang-orang dari dua agama. Diriwayatkan dia oleh Ahmad dan 4, kecuali Tirmizi, dan dikeluarkan dia oleh Hakim dengan lafaz Usama dan Nasa'i. Diriwayatkan hadis Usama dengan lafaz ini. Ya. 974. Sekejap ya, saya kena tutup mic dulu. 974. Catatkan. Hadis sah. Orang-orang dari dua agama tidak boleh berwarisan hukum sebagai satu ketentuan. Nokta. Lihat hadis 972. Jadi sama dengan hadis 972 ya. Mana tidak boleh berwarisan ya, berlainan agama. Sebab itu di antara sahabat-sahabat Rasul yang hijrah daripada Mekah ke Madinah, mereka punya harta. Ya, tapi ya keluarga mereka masih bukan keluarga mereka bukan Islam. Jadi mereka ke Madinah ni sebatang kara saja tanpa ada harta. Sebab itu yang hijrah ke Madinah jangan dikatakan dia kaya-kaya. Semua mereka ya miskin dan disebut sebagai fuqara, fakir. Kerana apa? Ya, mereka benar-benar ya hijrah itu kerana Allah dan Rasul. Dia tidak fikirkan ya harta-harta yang ada di Mekah yang mereka tinggalkan. Ya. Apalagi daripada kalangan keluarga mereka bukan Islam, jadi mereka tidak boleh berwarisan. Okey, 975. Siapa nak baca, kena buka mic sebab kalau semua buka mic jadi bising. Okey, siapa yang nak baca saja, buka mic. Tekan. Okey, sila. Dari Imran bin Husain, ia berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW lalu berkata, sesungguhnya cucu laki-laki saya telah mati. Apa dia bahagian saya dari peninggalannya? Sabdanya, bagimu 1/6. Tak kala ia berpaling pergi, ia seru dia lalu bersabda, buatmu 1/6 lagi. Maka tak kala ia berpaling pergi, ia panggil dia lalu bersabda, 1/6 lagi itu sebagai makanan. Diriwayatkan dia oleh Ahmad dan 4 dan disahkan dia oleh Tirmizi, dan iaitu dari riwayat Al-Hasanul Basri dari Imran, tetapi ada orang berkata bahawa ia tidak dengar daripadanya. Okey. Catatkan 975. Hadis sah. Matan. Datuk matan ya, datuk menjadi asobah. Hukum sebagai satu ketentuan. Hukum sebagai satu ketentuan. Okey. Maksud daripada hadis itu, datuk mendapatkan
bahagian dari harta waris yang ditinggalkan oleh cucu lelakinya itu. Bahagian warisan 1/3 dan mendapat tambahan untuk bekal hidupnya 1/6 dari warisan cucu lelakinya. Cucu lelakinya, dia ada harta, meninggal. Datuk, dia ada boleh, dia memperolehi 1/3 dan tambahan 1/6 sebagai bekal hidupnya. Kata Nabi, 1/6 itu pun sudah banyak. Baik. Itu maknanya ada kaitan si datuk dengan cucu. Si cucu dia meninggal, datuk dia boleh mewarisi harta cucu tadi dengan bahagian 1/3 dan tambahan 1/6. Lagi 976, siapa nak baca? Bukan mic. Sama juga orang yang sama, silakan. Buat dua-dua. Dari Ibnu Buraidah dari bapanya bahawasanya Nabi SAW telah beri kepada nenek 1/6 jika tidak menghalangi dia ibu. Diriwayatkan dia oleh Abu Dawud dan Nasa'i dan disahkan dia oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Jarud dan dikutkan dia oleh Ibnu Adi. 976 hadis sah. Matan, nenek mendapat 1/6. Nenek mendapat 1/6 dan nenek majhul. Selalu kita belajar mati majhul, mudhari' majhul. Ini nenek majhul, kita tulis dulu. Apabila ada ibu. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi, dalam hadis ini, tadi datuk, ni nenek. Apabila mendapatkan warisan dari cucunya, ni nenek, maka ia mendapatkan 1/6. Kalau ibu dari anak yang meninggal itu sudah meninggal dunia. Tapi kalau ibunya ada, maka itu dikatakan majhul. Apabila ibu majhul ni, ingat tak mati majhul? Mati majhul ni perbuatan yang tidak diketahui pembuatnya. Perbuatan yang tidak diketahui pembuatnya. Jadi majhul tu mana kalau dia ada ibu, si anak tu, mana si nenek tu majhul. Mana dia tidak termasuklah. Sebab ada ibu. Tapi kalau tak ada ibu, dia tetap dapat 1/6. Atau dikatakan majhul. Sebab majhul ni kan kita belajar majhul. Mana gaib, tak tahu siapa buat. Kalau mati majhul, perbuatan dah berlaku tapi tak tahu siapa buat. Kalau mudhari' majhul, perbuatan sedang berlaku tapi tidak diketahui siapa yang buat. Macam tu. Mati dah berlaku, mudhari' sedang berlaku. Baik, siapa nak baca 977? Silakan, buka mic. Sila. Saya baca, Ustaz? Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Miqdam bin Ma'di Karib. Ma'di Karib. Dia telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
paman. Paman itu waris bagi orang yang tidak ada waris baginya. Dikeluarkan dia oleh Ahmad dan 4 kecuali Tirmizi dan dihasankan dia oleh Abu Zara Ar-Razi dan disahkan dia oleh Hakim dan Ibn Hibban. Paman tu ya mana pakcik pihak ibu. Khol di sini bahasa Arabnya al-khol tu. Mana pakcik pihak ibu. Kita kan ada kita ada pakcik, makcik sebelah ibu, makcik, pakcik sebelah bapa ya. Yang ada beradik dengan mak, ada beradik dengan bapa ya. Itu nama pakcik, makcik, tapi biasa orang Jawa sebut paman, bibi ya. Kalau perempuannya bibi. Ya, kalau muda lah bibi. Ya. Kalau paman tu kiranya dia masih muda lagi. Ya, disebut paman. Ya. Baik, ya. Jadi diterangkan di sini, saya buat catat dulu ya. Satu lagi kena baca. Silakan baca satu lagi. Dia bersambung. Dari Abi Umamah bin Sahal. Ia berkata, Sahal. Dari Abi Umamah bin Sahal, ia berkata, Umar telah menulis kepada Abi Ubaidah bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah dan Rasulnya maula bagi orang yang tidak ada maula baginya dan paman itu waris bagi orang yang tidak mempunyai waris. Diriwayatkan dia oleh Ahmad dan 4 kecuali Abu Daud dan dihasankan dia oleh Tirmizi dan disahkan dia oleh Ibn Hibban. Ya, maula ni mana pelindung ya. Maula atau maula ya. Tak apa, catatkan ya. Hadis 977 dengan 978 satu hukum ya. 977, 978 satu hukum. Matan dulu. Hadis boleh dipakai. Hadis boleh dipakai. Matan. Khol, kho alif lam. Khol. Ya. Pakcik. Dalam bracket, pakcik sebelah ibu. Tutup bracket. Pakcik sebelah ibu. Menjadi ahli waris, sambung. Menjadi ahli waris apabila tidak ada ahli waris yang lain. Apabila tidak ada ahli waris yang lain. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi al-khol ini ialah pakcik ya. Jadi pakcik ni dari pihak ibu lah. Dari ahli waris. Apabila ya dah tak ada lagi. Mana tak ada lagi waris, ahli waris tak ada lagi. Atau disebut sebagai mauquf. Terhentikan dia, ahli waris tak ada. Ya. Jadi kecuali dirinya, iaitu pakciknya ada. Maka pakciknya dia menjadi ahli waris ya kepada ya pusaka itu. Itu maknanya dicari ya. Tinggallah pakcik tu. Maka pakcik itu ya dia boleh jadi ya ahli waris.
Kemudian ada juga yang sampai Allah wa Rasuluhu maula. Allah dan Rasulnya jadi maula. Ya, jadi pelindung. Ya. Jadi pelindung. Jadi artinya kadang sampai dah tak ada waris langsung, maka dia balik kepada Allah dan Rasul. Bila balik kepada Allah dan Rasul tu maksudnya balik kepada negara lah. Jadi harta tu balik kepada negara. Dah tak ada warisan lagi. Ahli waris dah tak ada dah. Itu dikatakan Allah wa Rasul. Ya, man la maula lahu. Untuk orang yang tidak ada maula, pelindung baginya. Wal hol, diterangkan wal hol. Dan hol pula katanya. Ya. Iaitu bapa saudara sebelah ibu tu. Waris. Warisu man la warisalahu. Ya, untuk yang tidak ada waris baginya. Sebab itu ada harta-harta kadang dah tak ada pewaris, balik kepada negara. Ya, balik semula kepada negara. Itu kesudahannya. Baik ya, 979 kita sambung. 979. Siapa nak baca? Silakan. Buka mic yang nak baca. Silakan. Siapa-siapa boleh. Sila. Buka mic. Mic buka. Tak buka mic. Hadis 979 dari Jabir dari Nabi SAW yang bersabda, apabila bersuara anak yang dizahirkan, ia jadi waris. Diriwayatkan dia oleh Abu Daud dan disahkan dia oleh Ibnu Hibban. Ya, satu lagi. 11. Dari Amal Su'aib, dari bapanya, dari datuknya, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tidak ada bagi yang membunuh itu sedikit pun daripada warisan. Diriwayatkan dia oleh Nasa'i dan Daramuti, yang dikuatkan dia oleh Ibnu Abdul Bar, tetapi diizlalkan dia oleh Nasa'i. Sedang sebenarnya hadis itu mauquf dan pada Amru. Baik. Catatkan hadis dulu yang ke-979 ya. 979 hadis boleh dipakai. Matan, anak yang lahir serta ada suara. Dia menjadi ahli waris. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik ya. Maksud daripada hadis ini disabdakan katanya apabila bayi yang dilahirkan itu dapat menangis, maka ia menjadi ahli waris. Maksudnya, bayi yang ketika dilahirkan
ya, dapat menangis atau bersuara, ya. Dan pada saat itu ada keluarganya yang meninggal. Kemudian ada keluarga bayi tersebut menyusul meninggal dunia. Maka bayi seperti itu berhak untuk mendapatkan warisan dari keluarganya yang meninggal dunia. Ya, walaupun dia masih kecil, belum tahu apa-apa. Ya. Maka ya, dia sudah ada warisan daripada ya, keluarga yang meninggal dunia. Maknanya dia dah ada nama. Walaupun dia masih bayi lagi. Ya, dia dah ada nama untuk mendapatkan harta. Ya. Itu hadis 99. Hadis 980 pula cari kan? 980 hadis boleh dipakai. Dalam braket kerana ada saksinya. Kerana ada saksinya. Matan, pembunuh yang membunuh kerana warisan tidak mendapat warisan dari orang yang dibunuhnya. Hukum sebagai satu ketentuan. Ini berlaku kerana apa? Ya, kerana dia nak cepat mewarisi harta. Jadi bila nak cepat mewarisi harta, ya, otak tu tak ada lain melainkan dia bunuh orang tua itu. Ya, ataupun si bapa tu dibunuh. Bila dibunuh, maka si anak ni dia cepatlah dapat warisan harta dia. Jadi caranya dibunuh. Ataupun dia yang akan mewarisinya, ya, maka dia dibunuhlah ya, saudaranya. Kerana dia nak cepat mewarisi. Biasa kadang kita dengar ya, pemerintahan dia bunuh ya raja tu kerana dia dah dapat nak naik sebagai ya, tahta raja contohnya. Terkadang berlaku juga pembunuhan. Ya, jadi dalam hal warisan ini, dalam hadis ini dikatakan tidak ada warisan untuk orang yang membunuh. Kalau disabitkan dia memang yang membunuh, dia tidak boleh mewarisi harta si mati. Itu dia. Ya. Sebab itu ya, hadis ini terang-terang memberitahu. Ya, seandainya sabit dia pembunuhnya, jangan haraplah sesin pun tidak akan dapat daripada harta si mati itu. Ya. Atau berlaku suami isteri ke, ya. Berlaku pembunuhan, ini pun berlaku juga. Ya. Maka ya, ikutkan hukum ini, ya, dia tidak dapat apa-apa pun daripada dia harta peninggalan si mati itu. Ini pun berlaku juga kepada suami isteri kerana masing-masing berdengkian. Baik, 981 siapa nak baca, silakan. Ustaz, nak tanya dulu Ustaz.
Ada dua perkara saya nak tanya bab ini nak Ustaz. Cerita keluarga saya lah. Bab harta macam ni lah. Abang saya berkahwin dengan orang Mesir Tanah. Itu apa ni pepatah ya Ustaz. Adat pepatah. Tak apa, apa kata kita buat kemudian soalan. Ya? Oh ya. Kita buat kemudian nanti ya. Okey Ustaz. Okey. Okey. Silakan. Yang lain, siapa nak baca? 981. Tak apalah Ustaz, saya baca lah Ustaz ya. Okey. Saya baca 981, hadis 98 dari Umar Ibnu Khattab. Ia berkata, saya dengar Rasulullah SAW bersabda, apa-apa yang didapat oleh bapa atau anak, maka adalah buat asabahnya siapa sahaja ia. Diriwayatkan dia oleh Abu Daud dan Nasai dan Ibnu Majah dan disahkan dia oleh Ibnu Madini dan Ibnu Abdul Bar. 982. Hadis 982. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, hak wala itu satu pertalian daging seperti pertalian daging turunan. Tidak boleh dijual dia dan tidak boleh dihibahkan. Diriwayatkan dia oleh Hakim dari jalan Syafi'i, dari Muhammad bin Hasan dan dari Abu Yusuf dan disahkan dia oleh Ibnu Hibban tetapi diilahkan dia oleh Baihaqi. Satu lagi 983. Hadis 983. Dari Abi Kilabah dari Anas, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, orang yang paling pandai faraid dari antara kamu ialah Zaid bin Sabit. Dikeluarkan dia oleh Ahmad dan 4 kecuali Abu Daud dan disahkan dia oleh Tirmizi dan Ibnu Hibban dan Hakim. Tetapi diilahkan dia sebagai mursal. Okey. Baik ya, 981. 981 cantikkan hadis sah. Hadis sah. Matan wala, matannya wala malib hamzah wala adalah untuk asobah yang ada di waktu yang punya wala itu meninggal. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Saya mak semula ya. Wala ni, kalau nak tahu wala ni orang yang memerdekakan hamba. Dia yang membeli macam ni. Dia yang menolong hamba itu merdeka. Orang yang menolong hamba itu merdeka. Contohnya, dia hamba ni nak merdeka, tapi tuannya suruh bayar dengannya 300 dirham. Contoh ya. 300 dirham. Tapi dia tak ada duit, dia hamba. Ya, tak ada kerja, tak ada duit. Tapi dia hebahkan siapa yang boleh tolong dia. Maka ada seorang pun tolonglah contohnya. Seorang tolong, tak apa, saya merdekakan kamu. Bayar ni pada tuan kamu 300 dirham. Maka dia pun bayar
dan merdeka dia. Orang yang memerdekakan dia ni, yang tolong bayar memerdekakan dia ni namanya wala. Ya, wala. Artinya kalau si hamba ni dah merdeka, dia bekerja ke apa, dia boleh buat harta. Kalau dia mati, tak ada siapa yang mewarisi melainkan wala ni. Itu asobah tu. Asobah ni bolot. Dia bolot harta ni. Dia yang bolot. Jadi, wala tadi yang memerdekakan hamba tadi, dialah yang akan mewarisi harta hamba yang dimerdekakan. Itu dikatakan sebagai wala. Faham ya? Wala ni orang yang tolong hamba tu merdeka. Dialah wala. Dialah pewaris bahasa kita. Dialah yang pewarisnya, kalau nak tahu. Orang lain tak boleh masuk, campur. Tak boleh nak dihebah-hebahkan, tak boleh. Itu adalah hak dia. Itu dia. Ya? Okey, faham. 982 ya, catatkan. Hadis sah. Dalam bracket, lihat hadis 815 dalam bracket. Dalam bracket ya, lihat hadis 815. Matan dia pula. Tutup bracket tadi ya. Matan wala tidak boleh dihibahkan. Wala tidak boleh dihibahkan. Hukum haram. Maknanya ada dalam hadis 815 yang berkaitan dengan wala ini. Artinya, harta kepada wala ini tidak boleh dibagi hebah-hebahkan kepada sesiapa. Melainkan hak dia, hak wala ini. 983. Hadis sah. Matan. Kalau ada sesuatu perselisihan dalam faraid, dianjurkan kembali kepada pendapat Zaid bin Sabit. Saya ulang, kalau ada suatu perselisihan dalam faraid, dianjurkan kembalikan kepada pendapat Zaid bin Sabit. Hukum lil irsyad. Lil irsyad. Hukum ya. Lil irsyad itu untuk pimpinan, untuk panduan ya. Itu lil irsyad. Jadi begini. Ada kalangan sahabat Rasul namanya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ni ya Allah anugerahkan mahir betul dalam bab faraid ini. Sebab bab faraid ini kalau kita ni sekarang dikatakan pakar matematik. Ada pakar matematik ni. Jadi Zaid bin Sabit ini cukup mahir. Jadi sehingga Rasul sendiri
Ya. Kalau kamu tak faham tentang faraid, tanya Zaid bin Sabit. Tanya Zaid bin Sabit. Sebab itu dalam hal faraid ini tak semua mahir. Tapi dalam jabatan agama ni ada satu bahagian. Bahagian ini mereka memang ada kemahiran dalam hal faraid. Jadi kalau seandainya berlaku sesuatu yang tidak menyenangkan dalam pembahagian pusaka dalam keluarga, maka pergilah bertanya kepada satu bahagian yang ada dalam jabatan agama itu, yang mereka ini memang mahir dalam hal pembahagian pusaka ini, atau disebut sebagai dalam pelajaran kita faraid, iaitu pembahagian pusaka. Jadi kemahiran itu memang perlu, sebab selagi ada keluarga, selagi itulah berlaku perselisihan. Apalagi yang punya harta itu sudah meninggal. Jadi yang jadi perselisihan itu kepada pewaris-pewarisnya. Sebab terkadang juga ada kesilapan daripada yang meninggalkan harta. Mereka berwasiat dibagi harta itu hanya kepada seorang anak saja. Sedangkan anak dia ramai. Tapi yang dibagi seorang, diserah pada seorang saja. Maka habis dibulut di seorang saja. Ini berlaku kezaliman. Kezaliman itu kepada si mati. Jadi si hidup ini perlulah memperbaiki. Tapi kalau dulu mereka kadang tidak ada hitam putih. Macam sekarang ni terkadang setengahnya dah siap tukar nama. Ini berat. Bila dah tukar nama ni, melibatkan nama dah berat pula. Sehingga terkadang mahkamah lebih mengutamakan kepada penama daripada yang tak ada nama. Kalau dulu main cakap, tak apa. Ini dah siap tukar nama, berat. Sebab itu terkadang juga ada yang berlaku silap. Dia membahagikan harta. Dan setengahnya dia tak bagi. Pandai-pandai kau lah kalau aku dah mati. Jadi dia tak masuk campur lagi dah. Bila dah mati, pandai-pandai kau lah. Nak bagi-bagi harta tu. Jadi dia tak nak masuk campur lagi. Itu setengahnya macam tu. Setengahnya dia dah bagi awal-awal sebagai hibah yang disetujui. Itu lain lah. Baik, kita punya kuliah ni habis sampai hadis yang ke-983 Itu bab faraid. Akan datang bab wasoya. Wasoya ni mana wasiat. Wasoya ni jamak kepada wasiat. Jadi sekadar itu dulu